lukiskan pancutan air dalam soalan ni. Dia ada 3 lubang kat sini. Okay, siapa nak buat? Kamu boleh je lukis kat depan tu. Cuba lukis, jadi tak? Siapa nak try? Ada yang nak try? Kalau soalan tanya, sila lukis pancutan air dalam 3 lubang ni. Okay, kita ada lubang A. Kejap Kita ada lubang A, lubang B, lubang C ni. Macam mana kamu nak lukis dia punya pancutan air dia? Siapa lebih jauh pancutan air dia? A ke B ke C? Respon. A. A. C. Jauh C. Ya. Okey, kenapa C? Kenapa C pancutan air dia lebih jauh? Sebab apa? Sebab dia lagi dalam. Ya, sebab dia lagi dalam. C ni kedalaman dia besar, okey, daripada permukaan air atas ke bawah. Kedalaman dia besar. Bila kedalaman dia besar, so formula dia P sama dengan H rho G. Jadi hubungan antara tekanan cecair, okay, P ni pressure tekanan dengan kedalaman, apa hubungan dia? Respon. Ada terus. Berkadar terus. So kalau kedalaman dia bertambah, tekanan pun bertambah. Jadi di kedudukan C ni bayangkanlah tekanan air dia tinggi, bertambah. So kalau tekanan air dia tinggi, dia boleh pancut jauh. Faham ke? Jelas. Ya. Dia boleh pancut jauh. Okay, so kat sini dia boleh pancut jauh. Okay, dia jauh, dia pancut. Okay, next tu kalau C. Kalau A pula, macam mana A? Dah. Okay, A pancutan air dia macam mana? Jauh ke dekat? Dekat. Kenapa dekat? Kenapa pancutan air di A ni dekat? Sebabnya kedalaman dia apa? Rendah. Ya, kedalaman dia rendah, okey? Daripada permukaan air. Daripada atas permukaan ke bawah, kedalaman dia rendah. Jadi bila kedalaman dia rendah, tekanan air dia pun rendah. So kalau tekanan air dia rendah, dia tak bolehlah pancut jauh. Dia boleh pancut dekat je. Okay, so dekat je lah pancut. Macam ni je. Faham ke? Boleh? Boleh. Okay. So A dah, C dah. Jadi apa jadi dengan B? So B pancutan dia, kamu buatlah sederhana. Okay, so kamu buatlah B tu sederhana. Macam mana buat B sederhana? Dia tak terlampau dekat, tak terlampau jauh, dia sederhana. So sederhana dia dekat sini lah. Faham ke cara nak lukis ni? Boleh? Boleh. Boleh, okay. So ni lah lukisan dia, ataupun kamu tengok ni lah yang lukisan sebenar yang cantik dia macam ni. Ni dia lukis cantik. Macam tu lah ya. C jauh, A dekat, pancutan dia, B sederhana. So kamu lukis macam ni dapat 3 markah. Senang je. Dia tanya reason, sebab. So kamu jawablah dari segi kedalaman. Macam A tekanan dia rendah sebab kedalaman dia rendah. Yang C pula tekanan dia tinggi sebab kedalaman dia tinggi. Okay, macam tu je. Okay, next. Selain daripada kedalaman, apa lagi yang mempengaruhi tekanan? Formula dia P sama dengan H rho G. H ni kedalaman kan? Okey, rho apa rho? R-H-O, rho. Rho tu apa? Ketumpatan. Ya, ketumpatan. So kita tengok dari segi ketumpatan. Okey, apa hubungan antara ketumpatan dengan pressure, tekanan? Apa hubungan dia? Kadar terus. Berkadar terus. So kalau ketumpatan dia bertambah, tekanan dia
bertambah. Okey, kita tengok kat sini. Sini ada air dengan minyak masak. Agak-agak kamu yang mana mempunyai ketumpatan yang rendah? Minyak masak ke air? Dia kurang tumpat. Minyak masak. Ya, minyak masak dia kurang tumpat kan. Sebab kalau kamu letak minyak dengan air, kalau kamu campurkan air di bawah, okey, air di bawah, minyak di atas. Minyak terapungkan atas air. Sebab minyak ni ketumpatan dia rendah. So minyak ketumpatan dia rendah, air ketumpatan dia tinggi. Okey. Jadi kat situ kamu boleh nampak dia punya pancutan air je tu. Jadi kat sini daripada formula kamu tahu semakin bertambah ketumpatan ni raw ni, semakin bertambah ketumpatan semakin bertambah tekanan. So ketumpatan yang tinggi apa? Air. Nampak tak? Tekanan air dia tinggi, so dia pancut jauh. Kalau minyak masak dia pancut dia dekat. Nampak tak beza dia? Minyak masak dengan air ni, dia punya pancutan dia. Nampak? Nampak. Kalau air pancutan jauh kan. Kalau minyak masak pancutan dia dekat. Kenapa minyak masak dia pancutan dia dekat? Sebab ketumpatan dia rendah. Bila ketumpatan rendah apa jadi? Kalau ketumpatan dia rendah, raw ni ketumpatan. Kalau ketumpatan dia rendah, tekanan dia pun Rendah. So dia punya pancutan dia, jarak pancutan dia pun rendah. Sebab tu dia dekat. Okey, dia pancut dekat kat sini. Yang ni pancut jauh. Faham ke benda ni? Boleh? Boleh. Okey, boleh. So tu tekanan. Okey, lagi apa lagi faktor yang mempengaruhi tekanan cecair? Ni tekanan cecair yang kita belajar ni. Selain daripada kedalaman, ketumpatan cecair, apa lagi faktor dia? G ni apa G? Gravity. Gravity. Pecutan graviti. Disebabkan kita eksperimen ni semua dalam bumi. So bumi pecutan graviti dia sama je, okey. Iaitu apa pecutan graviti? 10 tak pun 9.81 9.81 meter sangat negatif 2. Kalau buat kat bumi jadi pecutan graviti dia sama je lah, tak adalah beza. Lain lah kalau kamu buat satu eksperimen kat bumi, satu eksperimen dekat bulan. Lain-lain tempat. Kalau macam tu adalah beza dia punya tekanan, tapi selagi kamu buat dalam bumi je, jadi pecutan graviti ni dia tak ada beza sangat lah. So tak ada. Okey, faham ke ni? Boleh? Boleh. Boleh. Kita pergi mana pula? Kita pergi ni lah dia kan. Kalau kat sini dia kata apa ni? Hubungan P sama dengan pressure, tekanan. P sama dengan H rho G menunjukkan bahawa tekanan pada sebarang titik dalam cecair yang pegun adalah berkadar terus dengan kedalaman, ketumpatan dan juga kekuatan medan graviti kan. Graviti. Okey, cuba buat contoh 3. Sebuah kapal selam dia telah menyelam sehingga kedalaman 80 meter dari permukaan air laut. Hitung tekanan maksimum yang dikenakan oleh air laut kepada kapal selam itu. Bayangkan ni air, bayangkan ni apa? Okey, ni air, kawasan air dalam. Lepas tu ada kapal selam Okay, ni air laut. So kapal selam ni kat sini lah contohnya kapal selam. Okay, ni kapal selam. Okey. Kemudian dia tanya berapakah tekanan yang dikenakan oleh air laut kepada kapal selam ni. Kapal selam ni dia menyelam dengan kedalaman berapa meter ni? 80 meter. Okey. Apa yang berada dalam kapal selam? Apa yang berada di atas kapal selam ni? Cuba tengok. Kamu tengok atas kapal selam ada apa? Atas kapal selam ni ada apa ni? Air. Ada air. So kalau ada air, jadi air ni ada berat. Okey, dia ada berat air. Air ni berat. So dia akan mengenakan tekanan terhadap kapal
selam. Okay, dia akan kenakan tekanan terhadap kapal selam. So kita nak ukur, kita nak kira tekanan air yang tekanan air terhadap kapal selam ni tekanan cecair terhadap kapal selam. Okay, kita nak kira tekanan cecair terhadap kapal selam ni. So formula dia apa? P sama dengan H rho G. Jadi H kedalaman cecair berapa? 80. 80 meter. Rho tu ketupatan air. Berapa ni? Dia bagi ni 1.03 darat 10 kuasa 3 kg meter negatif 3. Okay, graviti berapa? Graviti. Biasanya kita hafal je graviti. Berapa graviti? 9.81. Kita ambil 9.81 lah ya. Jangan ambil 10 lah sebab dia tak berapa tepat. Sekarang ni KSSM dia ambil 9.81. So gunakan 9.81. Ni N kg negatif 1. Kan tak cukup space. Jangan. Okay, P sama dengan H rho G. H 80 meter, ketupatan 1.03 darat 10 kuasa 3 kg meter negatif 3. Lepas tu ni 9.81 N kg negatif 1. Okay, tekan kalkulator. 80 darab 1.03 darat 10 kuasa 3 darat 9.81 berapa? Dah kira dah. Dapat berapa? Banyak jawapan dia. Sebut jawapan dia apa? 808.344. Okey, 808.344. Okey, so 808.344. Okey, sekarang ni apa unit dia? Ni kg dengan kg negatif 1 boleh potong kan? kg 1 dengan kg negatif 1. Boleh ke? kg 1 darab dengan kg negatif 1. Ini kg 1 dengan kg negatif 1. So maksudnya apa ni? Kg ni darab. Jadi indeks buat apa ni? Tambah. Kejap. So kg ni 1 tambah negatif 1 berapa? Kg 1 tambah negatif 1 kosong. So kg kosong nilai dia apa? Kalau kg kosong nilai dia apa? Kalau indeks dia kosong? 1. Indeks dia kosong 1. So tak hapuslah kg ni, okey? Tak hapuslah kg ni. Okey, so yang tinggal apa unit dia ni? Newton. Okey, yang ni. Yang ni pula meter dengan meter negatif 3 ni. Macam mana nak buat? Pakai indeks tak? Ya betul. So meter darab dengan meter negatif 3 kan. Ni meter 1. So meter 1 tambah negatif 3. Jadi meter 1 tolak 3 meter negatif 2. Tu yang dapat meter negatif 2. So kamu bagi jawapan dalam unit ni pun boleh. Newton meter negatif 2 ataupun kamu terus bagi jawapan apa? Tekanan? Pascal. Ya, Pascal. 808.344 Pascal. So dapatlah Pascal. Boleh. Faham ini? Faham. Okey, so itulah tekanan cecair yang dikenakan terhadap kapal selam. Okey, next. Daya maksimum pula yang bertindak ke atasnya jika kapal selam itu mempunyai jumlah luas permukaan 1200 meter kuasa 2. Okey, kalau nak kira daya tu force. Pakai formula apa? Kita ada pressure P. So kita ada ni luas permukaan, luas area. Jadi formula apa ni? Nak cari F ni? Siapa boleh fikir?
Formula apa yang ada F, yang ada A, yang ada P, pressure. Awal-awal kita belajar dalam tajuk tekanan. Apa formula dia nak kira tekanan? Per A. P sama dengan F per A. Jadi nak kira F sama dengan P darab A. So P 808,344 darab dengan area 1200. Dapat berapa? Kira dapat berapa? 808 344 darab 1200. Banyak jawapan dia. Tak apalah, jawapan banyak pun bagilah apa jawapannya. Okay, apa jawapannya? 9. Respon. 7001280. Okay, 12800. Okay. Pelik jawapan dia panjang lah macam ni. Cuba kalau bagi bentuk piawai macam mana? Kalau bentuk piawai 9.7 darab 10 kuasa berapa kalau bagi cikgu bentuk piawai 9.7 darab 10 kuasa berapa? Sepuluh kuasa berapa? Tak ingat dah? 8. Ya, 10 kuasa 8. 10 kuasa 8. Yelah kamu, kalau kamu nak buat titik kat sini kan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 9.7 dapat 10 kuasa 8. Okey, unit untuk force, daya. Apa unit dia? Newton. Ya, unit dia Newton. Okey. Unit dia Newton. So nak bagi jawapan macam ni pun boleh dalam bentuk piawai. Ataupun nak bagi jawapan macam ni pun boleh. Jawapan panjang 970012800 Newton pun boleh. Okey, kalau kamu tak sure unit dia apa, kamu boleh masukkan awal-awal unit dia kat sini. Contohnya, yang ni tadi kalau kamu ambil Pascal tak tahulah unit dia apa kan. Kamu ambil lah unit ni Newton meter negatif 2 ni. So Newton meter negatif 2. Kemudian darab dengan 1200 meter kuasa 2. Kan meter negatif 2 darab dengan meter 2. Jadi apa? Negatif 2 tambah 2 meter kosong. Meter kosong maksudnya nilai dia apa? Respon. Ya, kalau indeks kosong, apa-apa indeks kosong nilai dia 1. So tak hapuslah meter ni, betul tak? Sebab nilai dia 1. Jadi yang tinggal unit dia Newton. Tu yang dapat Newton. Tak apa, kamu ikut logik je lah. Kalau force je kan, daya je unit dia mesti Newton. Okay. Okay, faham ke benda ni? Boleh? Boleh. Okay, next. Apa lagi? Nombor 4 pula. Sebuah bangunan mendapat bekalan air dari sebuah tangki yang terletak di atas bumbung. Jika tekanan pada bilik air di tingkat bawah ialah 1.96 darab 10 kuasa 5 Pascal. Ni P, pressure. Berapakah tinggi bangunan itu? Dia tanya tinggi. Tinggi tu H lah kan. Ketepatan dia bagi ni, ketepatan raw. Okey. Dia nak tinggi bangunan. Tangki air tu kat mana sebenarnya? Semua tangki air berada kat mana? Di atas bumbung. So tangki air tu berada di atas bumbung. Ada tak gambar? Okey, bayangkanlah tangki air ni, tangki air tangki air atas bumbung Okey. Kemudian dia kata jika tekanan pada bilik air di tingkat bawah. Bayangkanlah ni tingkat bawah sekali ni. Okey, tekanan dia berapa? 1.96. Tekanan dia 1.96 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okey. Dia tanya berapa tinggi bangunan itu? Berapa tinggi bangunan itu daripada tingkat bawah sekali pergi ke tangki air ni berapa dia punya tinggi bangunan dia? Okey.
Kamu perasan tak? Sebenarnya kan tinggi bangunan ni adalah kedalaman air. Sebabnya, perasan tak kat sini ada salur. Kejap. Ni tangki air. Kat sini kan dia ada salur pipe. Nampak tak salur pipe dia ni? Nampak. So daripada permukaan air yang kat atas ni, permukaan air yang kat atas ni, okey, daripada atas sampai ke bawah ni, bawah tingkat atas, tingkat bawah ni, itulah dia punya kedalaman, okey. Kedalaman. So kalau kamu kiralah kedalaman dia. So kedalaman itulah dia punya ketinggian bangunan. Faham ke? Faham? Faham. Faham. Sebab kedalaman kan daripada permukaan air. So permukaan air ni yang kat atas ni, atas tangki air ni. So daripada atas ke bawah. So atas ke bawah tu lah ketinggian bangunan tersebut. Okey, jadi kita kira pakai formula P sama dengan H rho G. Nak kira kedalaman kan. So H sama dengan P. Sekejap, kalau ni kamu tukar dulu kedudukan je. Ni bawa sini, ni bawa sini. So dia akan jadi apa ni? H rho G sama dengan P. H sama dengan P bahagi rho G. Okey, P pressure berapa? 1.96 darab 10 kuasa 5 Pascal Okey. Tak nak masuk, okey, tak apa, tak masuk unit pun tak apa. Okey, ni rho berapa ketupatan air? 1.0 darab 10 kuasa 3. Masuk. 1.0 darab 10 kuasa 3. Okey, gravity nak masuk apa nilai dia? 9.81. 9.81. Okey. So dapat dah kira. Berapa dapat? 1.96. Bahagilah. Berapa korang dapat? 19.98 meter. Okey, 19.98 meter 19.98. Okey, kalau tak sure unit tu apa, kamu ikut logik je. Kalau kat sini dah pakai unit ni kan, ketupatan air dah pakai kg meter negatif 3 ni, dia pakai meter meter. So confirm lah dia punya kedalaman dia pun meter juga takkanlah tiba-tiba jadi sentimeter pula so mestilah meter juga. Kalau kamu rajin, kamu masuklah unit kat sini, masuk unit lepas tu kamu tengoklah mana boleh potong, pakai potong buat indeks punya cara, nanti boleh dapatlah unit dia meter. Kalau malas nak masuk unit awal-awal ni, kamu ikut logik je lah. Unit dia apa? Confirm meter, sebabnya ketupatan air pun kat sini pun dah meter kan. So ni confirm lah meter. Faham ke ni? Boleh? Boleh. Okey, boleh. Okay, next. Ada lagi tak? Lagi tak soalan Oh, tak ada dah. Okey, yang pasal tangki air tu. Okey. Perasan tak kalau tangki air kan atas bumbung. Biasanya tingkat mana yang akan dapat air laju? Tingkat bawah ke tingkat atas? Kau perasan tak? Kalau kat rumah kan, kalau yang duduk rumah 2 tingkat ke kan, tak pun duduk apartment ke apa ke. Kalau macam yang duduk rumah 2 tingkat tu, perasan tak air di tingkat bawah lebih laju? Okay, tingkat bawah ni lebih laju berbanding dengan air di tingkat atas. Perasan tak yang itu? Perasan. Agak-agak kenapa kalau tingkat bawah ni air dia lebih laju? Padahal tangki air ada kat atas rumah kita kan, dekat atas. Tapi air laju di tingkat bawah. Bukan di tingkat atas. Kenapa? Kalau soalan tanya kenapa tingkat bawah air dia lebih laju berbanding dengan tingkat atas? Kamu nak jawab apa? Sebab tekanan dia tinggi. Okey, kamu nak jawab sebab dekat bawah ni sebab di bawah ni tekanan dia tinggi. Okey, so betul. Tekanan air dia tinggi. Kenapa di bawah tekanan air dia tinggi? Kamu nak hubungkan dengan apa?
Kenapa di bawah tekanan air dia tinggi? Kedalaman. Kedalaman. Ya betul, sebab kedalaman dia tinggi. Kamu tengoklah daripada tingkat atas, okay, daripada daripada tangki air yang berada di atas ni. Okey, tangki air. So daripada atas sampai dah ke tingkat bawah, kan kedalaman dia tinggi. So bila kedalaman tinggi, apa jadi? Kedalaman tinggi, tekanan dia pun tinggi. Sebab itulah kalau yang berada di tingkat bawah ni, air dia lebih laju. Okey, tekanan dia tinggi sebab kedalaman dia tinggi. Kedalaman dia ialah besar daripada atas ke bawah. Okey, itulah reason dia. Sebab tu kalau nak bagi tingkat atas ni air dia laju, kamu kena pakai pump. Pump apa tu? Water pump lah kan, water pump. Untuk bagi air tu laju di tingkat atas. Sebab air di tingkat atas memang akan slow. Sebab apa slow? Sebab tekanan dia rendah. Kenapa tekanan dia rendah? Sebab apa tekanan sini rendah? Kenapa tekanan air di tingkat atas rendah? Sebab apa? Kedalaman dia rendah. Sebab kedalaman dia rendah. Sebab tu tekanan air di tingkat atas ni rendah. So kau nak atasi masalah tu kena pakai water pump. Okey. Kena pakailah pula water pump supaya air di tingkat atas pun laju juga. Kena pumpkanlah air tu bagi laju. Okey, itulah dia. Okey. Okey, next. Ada lagi tak soalan kira-kira? Tak ada dah Oh ni dah lain dah. Okey, kita pergi soalan ni pula. Yang ni pula. Okey ni, dia beri ketumpatan air adalah 1000 kg meter negatif 3. Berapakah tekanan yang dikenakan oleh air pada kedudukan X? Okey, macam nak kira ni? X ni X. Atas dia ada air. Bila ada air, ada berat air, mestilah ada tekanan air. So nak kira tekanan air pakai formula apa? P sama dengan H rho G. Okey, H dia berapa? Masuk nilai. Apa nilai H? Nampak ke tu? 8. Okey, 8 meter rho 1000. Graviti ambillah 9.81. Okey, masuk nilai. Dapat berapa? 78480. Okey, so dapatlah 78480. So kalau pressure je kamu tahulah unit dia apa? Respon. Pascal. Okey, unit dia Pascal. Okey, next. Yang ni lah. Okey, hitung tekanan seraya pada kedudukan X dan Y. Kita buat dulu X dulu. Okey, sama je formula dia. P sama dengan H rho G. So H kat sini berapa? Ni berapa ni daripada kedalaman dia berapa ni kedalaman ni? Daripada permukaan air ke kedudukan X. Kedalaman ni berapa? Respon. 5. 5. Ni sentimeter. Perlu ke tukar ke meter? Perlu. Perlulah sebab formula fizik. Kalau kamu nak buat unit dia, ialah sebab unit dia kan Pascal kan. Bila Pascal maksudnya dalam formula tu kamu kena guna unit apa? Unit SI, Standard International lah. Barulah kamu boleh bagi unit Pascal. Kalau kamu bagi kedalaman ni unit sentimeter, lepas tu tiba-tiba jawapan akhir kamu bagi Pascal, tu salah. Pascal tu bermaksud semua nilai kamu masukkan unit SI, okay, Standard International. Jadi 5 cm tukar ke meter berapa? Respon. 0.05. Yes, 0.05 meter Okey, ketumpatan 1000. Ni graviti kita ambil 9.81. Okey, dapat berapa? 0.05 darab 1000 darab 9.81. Dah kira dah. Berapa dapat? 0.5. Ya, 490.5 Pascal. Okey, itu adalah tekanan di X. Okey, kita buat tekanan di Y pula.
Y. Okey, pun sama juga H rho G. Okey, sekarang ni Y. Berapa kedalaman dia? Daripada atas permukaan ke bawah sini. Berapa? Berapa kedalaman dia? Nampak ke tu? 0.15 meter. Ya, 5 tambah 5 tambah 5, 15 cm. So tukar ke meter, 0.15 meter. Okey, masukkan 0.15 meter. Ketupatan air 1000, graviti ambil 9.81. Okey, kira dapat berapa? Dah, kira dah. Okey, berapa jawapan? 1471.5. Okey, kejap. Imanina ni dengar ke suara cikgu? Cikgu tak nampak pun simbol mikrofon kat tepi je. Oh, Imanina. Dia on tapi dia tak pasang ni audio Okey, so jawapan dia 147 berapa tadi? 1471 point 5. 1.5. Okey, so betul. Okey, next. Okey, inilah kedua cecair X dan Y mengenakan tekanan yang sama di dasar silinder P. Dasar tu apa maksud dia dasar? Dasar tu maksudnya bawah. Bawah. Ya, bawah. Jadi tekanan di sini sama dengan sini. Yang ni tekanan cecair X, ni tekanan cecair Y. So cikgu buat je lah. P tekanan cecair X sama dengan tekanan cecair Y. Okey. So tekanan formula dia apa tekanan? P sama dengan H rho G kan. So kat sini cikgu buat H rho G untuk X, yang ni H rho G untuk Y. Okey, sampai sini faham tak? Faham. Faham Okey, sekarang ni okey, kedalaman dia lain-lain Kalau X kedalaman dia 80 cm kan. Kalau Y kedalaman dia 50. Ketupatan X 1000. Ketupatan Y yang kena cari kan. Okey, graviti sama tak? Graviti sama lah kan sebab semua ni kita buat kat bumi dalam bumi. So graviti kan 9.81 sama je. Kalau sama kan kita tak payahlah masukkan G ni. Tak payah masukkan nilai. Nanti jadi lagi banyak nombor, lagi serabut. So kalau sama kita potong teruslah G tu. So kita buat ni je. H rho untuk X dan H rho untuk Y. Okey, kita masukkan H kedalaman cecair X 80 cm. Kau nak tukar ke unit? Boleh je nak tukar. Kalau tukar unit 80 cm ke meter berapa? 0.8 meter 0.8. Okey. Rho berapa? Rho ketupatan 1000. Okey, yang ni kedalaman cecair Y 50 cm. Tukar ke meter? 0.5. Rho yang tak tahu ni ketupatan cecair Y tak tahu. Okey, kira dapat berapa? Ketupatan cecair Y. Kira. Okey, masuk kalkulator dapat berapa? Dah, kira dah. 1600. Ya, betul. Kamu dapat 1600. Okey, apa unit ni? Ketumpatan. Apa unit dia? KGM -3. Ya, KGM -3 kan. Kat sini kan dia pakai KGM -3. So mestilah jawapan kita pun KGM -3. Okey, settle yang itu. Okey, next. Okey, yang ni lah. Ni macam lain macam sikit soalan dia. Dia pakai apa ni? Ni nama dia tube apa ni? Siapa tahu ni tube apa ni? Ni nama dia U-tube. Tube yang berbentuk U. U-tube. Okey. Dia kata terdapat dua cecair berlainan ketumpatan yang tidak bercampur dalam saluran. So kita ada cecair A yang gelap ni, yang cerah ni cecair B.
Okey, jika ketupatan cecair A 1500, tentukan ketupatan cecair B. Okey, kalau untuk soalan yang macam bentuk YouTube ni, okey. Kita boleh pakai konsep yang sama macam tadi, iaitu same level. Dan nak test dia 1 minit ke? Okey, tak apa. Same level, same pressure. Kita ambil level yang sama. Kita ambil level mana? Kita ambil lah level di sini Sini ni. Level ni dengan level ni same level. Bila same level, same pressure. Faham ke ni? Faham. Okey, jadi dia sama je konsep macam tadi, iaitu yang ini apa? Yang ni tekanan A. Sama dengan yang ini tekanan cecair B. Di bahagian same level ni. So tekanan dua-dua ni sama. Okey, cuba kamu kira. Jadi tekanan ni formula dia H